Kita masuk kepada isu Nabi tak buat, sahabat tak buat. Saya nak kiaskan dengan pengumpulan Al-Quran. Kita tahu tak bahawa dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW tidak ada perintah untuk sahabat kumpulkan Al-Quran. Bukti dia apa? Sahabat sendiri akui benda ni. Selepas kewafatan Rasulullah SAW berlaku peperangan banyak. Betul? Penghafal-penghafal Al-Quran ramai yang meninggal dunia. Sayyidina Umar mula bimbang. Kata ini kalau diteruskan, Quran akan hilang. Sebab penghafal Quran bila meninggal, Quran ini kan hilang bersama dengan mereka. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia bagi idea. Apa kata kita kumpulkan Quran dalam satu buku? Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Adakah kau nak suruh aku buat satu perkara yang Nabi tak pernah buat dan tak pernah suruh kita buat? Atau kama qala. Mustahil kalau Nabi pernah suruh dan ada dalam Quran, mustahil Sayyidina Abu Bakar jawab macam tu. Betul? Mustahil kalau dalam Al-Quran ada dan dalam sunnah Nabi ada, mustahil Sayyidina Abu Bakar akan jawab, takkan kau nak suruh aku buat satu benda yang Nabi tak pernah buat? Apa respon Sayyidina Umar? Sayyidina Umar respon dengan dalil tak? Ya, dia respon dengan dalil. Tapi dengan dalil apa? Dalil akli. Sayyidina Umar kata, wallahi ni benda baik. Wallahi hadza khair. Ni benda baik. So Sayyidina Abu Bakar konsult orang lain, sahabat lain pun pada awalnya kata, macam mana kita nak buat satu benda yang Nabi tak suruh? Lepas tu bila bincang-bincang juga, akhirnya dia orang akui bahawa pendapat Sayyidina Umar ni betul. So, tapi dalam Quran ada sebut kitab, ada sebut suhuf. Itu kan menunjuk kepada satu buku. Tak. Kitab dalam bahasa Arab merujuk kepada satu benda ditulis. Awak ambil satu surat, awak satu kertas awak tulis, itu kitab dalam bahasa Arab klasik. Suhuf ataupun sahifah, sehelai kertas yang ditulis pun dianggap sebagai sahifah, suhuf. Okey. Jadi dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mengumpulkan Quran dalam satu jilid. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar respon macam tu. Kalau ada yang kata tak, dalam Quran ada dalil dan sudah ada dalil. Sayyidina Abu Bakar tak tahu benda basic kan? Dia jadi khalifah kot. Takkan dia tak tahu benda ni? Dan takkan Sayyidina Umar pun tak tahu? Sayyidina Umar pun tak bawa dalil. Kalau ada dalil, Sayyidina Umar dah bawa. Daripada Quran, daripada sunnah Nabi SAW. Kalau ada dalil, Sayyidina Abu Bakar dah tahu pada awal. Tapi sahabat menggunakan akal mereka. Sahabat berfikir. Hujahan Sayyidina Umar apa? Wallahi hadza khair, ni baik. No. Apa kena dengan maulid ni? Look at it this way. In one way, Nabi SAW ni pun sebenarnya, dia apa? Karena khuluquhul Quran, betul? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dan persepsi manusia kepada Nabi ni terpisah-pisah sebenarnya. It's a fragmented pieces. Orang ni anggap Nabi macam tu. Betul? Orang ni anggap Nabi macam tu. Orang ni anggap Nabi ni warlord. Yang ni anggap Nabi SAW ni love and peace all the time. Senyum je muka dia. Ada orang anggap macam tu. Bila kita cerita bahawa Nabi kadang marah, dia terkejut. Tak. Marah-marah ni tak ada dalam agama kita. Nabi aja kita senyum setiap masa kan. So dia ada satu fragmented understanding of the Prophet SAW. Yang ni pula jihad fisabilillah. Hancurkan musuh-musuh Islam kan. Dan dia boleh bawa dalil. Ada dalam Quran, ada dalam sunnah Nabi SAW. Semua fragmented pieces. Bukankah di sana ada keperluan untuk kita kumpulkan balik imagery Nabi SAW yang sebenar, yang sempurna? Yang mana kalau kita tak buat ni, dia akan hilang bersama dengan orang-orang soleh yang meninggal. Ya, you boleh baca sunnah, you boleh baca hadis Nabi SAW. Tapi you will get that fragmented piece. Yang boleh gambarkan Nabi secara sempurna adalah orang-orang soleh saja dalam perilaku mereka. Then you see balance there. Orang ni lembut, tapi jangan main-main dengan dia. Kan? Sampai waktu perlu, dia akan pakai kekerasan. Orang yang keras ni pula, dia ada sisi kelembutan dia. Sebab Islam selalu ajar kita tentang wasak, tentang balance, tentang moderation, pertengahan. So kita kena kumpulkan Nabi SAW dan kita kena ingatkan selalu. Sebab akan ada generasi yang baru. Akan ada generasi yang baru, kita kena ingatkan mereka. Anak-anak kita, cucu cicit kita. Saya mengharapkan maulid ni berterusan sampai selama-lamanya. Nak harapkan baca buku. Yes, some people may take a book and read. But some people, they need gatherings. Dan kesan gathering ni kita semua akui. Bila kita berkumpul, lain rasa ni. Kita semua pernah lalui COVID. Semua duduk rumah seorang-seorang. Ataupun buat semua melalui online, we all feel some sense of, dropped, kemarau jiwa. Sebab bila kita bertemu ni, apa yang bertemu sebenarnya sahabat-sahabat? Bukan badan je. Bukan you looking at me, I'm looking at you. Ada interaksi rohani kita. Dah bercakap macam sufi pula dah. Tapi betul lah, kan? Ada interaksi rohani kita. Awak kalau ikhlas, saya berada dalam satu majlis bersama dengan awak, saya dapat manfaat tak? Kan Nabi kata, duduk bersama dengan penjual minyak wangi, you akan dapat bau wangi dia. Apa tu? Rohani awak kalau baik, saya dapat kesan. Pernah tak? Awak duduk sebelah seseorang, dia tak cakap apa pun, awak rasa nak berubah. Itu tanda wali. Jaranglah jumpa orang macam ni. Tapi ada. Ada orang awak satu majlis dengan dia saja, awak nak berubah, awak nak jadi orang baik. Itu tunjukkan orang dalam majlis itu ada rohani yang baik. Mungkin dia doakan orang dalam majlis, dia orang soleh yang Allah sayang, Allah terima doa dia. Itu semua dapat manfaat. So setiap satu daripada kita bila ikhlas, kita semua akan kasih satu sama lain manfaat. Sebab rohani itu bertemu. Dia ada kesan kepada satu sama lain. So not only physical. Ya. Jadi kita kena. Dan saya melihat maulid ni sebagai satu teknologi. It's a teknik. Macam kita guna YouTube ni teknologi. Tak ada orang yang akan kata benda ni bid'ah. Kecuali geng-geng yang tak faham isu perdebatan ni. Kadang-kadang geng-geng salafi ni pun dikritik secara tak adil. Ada orang respon kata, so kalau gitu naik kereta bid'ah kan? So kalau gitu pakai itu bid'ah kan? Ni geng-geng apa? Kita kata, yalah,
Yang aswaja yang tak berapa cerdik ni, dia akan hujah macam tu. Ya, nah, kalau kita pakai lampu pun bidah lah. To be fair kepada kawan-kawan Salafi kita, that's not what they say. Dia kata pada perkara ibadat. Kan? Ini semua alat. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat Salafi kita lihat daripada perspektif ini alat. Look at the Maulid gathering as a technique. It's a technology. YouTube ni kan teknologi. Teknologi tanda perkataan apa? Teknik. Satu teknik yang lebih baik. So if you can come together, you boleh naikkan semangat satu sama lain, buat satu sama lain insaf, buat satu sama lain jadi orang yang lebih baik, itu adalah satu teknologi yang kita boleh pakai bersama.